Dia yang lebih penting juga, sahabat-sahabat semua, anak-anak kita ni memang cabaran, memang pengaruh tu macam-macam, datang dari macam-macam sumber. Tapi kita jangan biarkan lompong. Maknanya apa? Kena bagi pengisian. Cara kita. Kalau kita tak bagi alternatif yang tu, kita tak dapat lawan pengaruh-pengaruh ni. Kita kata, alah tak menarik minat dia. Bagi je. Habis tu kalau tak menarik minat, langsung tak bagi apa-apa. Takkanlah 2 patah nasihat pun tak boleh bagi. Takkanlah usrah seminggu sekali tak boleh buat, sebulan sekali tak boleh buat. Sebab kita kata, alah dia takkan minat. Kita tak buat. Kita tak buat. Sungguh. Berbeza sahabat-sahabat. Contoh, kalau misalnya kata seorang mak ayah kan, okey, sebulan sekali je. Kalau payah sangat seminggu sekali, sebulan sekali je. Kan anak-anak balik asrama ke, anak-anak dah kerja kat luar ke apa, datanglah baliklah rumah mak. Sebulan sekali je apa dia. Mak suka sangat buatlah usrah sebulan sekali je. InsyaAllah ada kesan dia pada keluarga. Banding dengan apa? Biar. Dan kita kata, lah biarlah budak-budak zaman sekarang. Biar. Oi, tak langat kita. Ya, sebab pengaruh tu terlalu pantas. Yang kita ni slow je kan, ya. Tapi sekurang-kurangnya kita buat sesuatu. Jadi menasihatkan, dan lagi satu, sebenarnya perkumpulan keluarga pada waktu-waktu cuti itu sangat boleh dimanfaatkan oleh orang-orang yang bijak dalam keluarga tersebut. Ustazah ambil contoh kawan-kawan Ustazah kan, orang bijak-bijak lah kot kan. Masya Allah, bagus sangat. Balik cuti hari raya haji contohnya. Mereka ni orang-orang bijak yang mengambil peluang. Maknanya dalam perkumpulan tu buat program tu, buat itu, buat ini, jaga solat jemaah, anak-anak kecil tu supaya mereka tu tak adalah ambil handphone mak masing-masing lepas tu duduk meniap-niarap apa semua, buatkan program. Okey, yang ini uruskan program kanak-kanak. Dia memang kena ada orang yang mengambil tanggungjawab tersebut. Kalau tak, macam tu lah. Tak ada apalah. Ya? Saya selfie ambil gambar, lepas tu kan tengok handphone balik. Tak ada apa yang special untuk untuk digunakan peluang tersebut. Sebab ini cabaran hari ini. Dulu lain, dulu ya Allah kan. Bila cabaran tu tak terlalu besar dan pantas macam hari ini, kita tengok dulu bolehlah slow and steady, sekarang tak boleh. Dia kena mak pun kena laju kena laju sangat. Wallahu a'lam. Ya, itu sikit pandangan Ustazah. Okey, silakan sahabat-sahabat yang lain. Ada soalan? Ya, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah. Saya Zarina binti Yatim, memang merupakan peminat Ustazah juga. Okey Ustazah, saya berterima kasih sangat dengan Ustazah, dengan izin Allah. Memang saya memang mengikuti Ustazah insya-Allah. Lepas tu macam mendidik anak-anak ni, saya mempegang dengan doa yang Ustazah kongsikan. Kalau kita rasa, sebab yalah anak-anak Ustazah pun sama macam membesar macam anak saya juga. Ada yang remaja kan, kadang-kadang tu kita akan terasa macam bila ada yang kadang-kadang tu berselisih pendapat, pandangan tu kan. Jadi saya nak share sama-sama dengan doa yang Ustazah bagi tu. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Masya-Allah, saya sangat rasa kesan dia Ustazah. Terima kasih saya pada Ustazah. Masya-Allah, alhamdulillah, terima kasih. Doa tu apa sajalah ya sahabat-sahabat, cabaran tu kita rasa kan. Kadang-kadang sebab dia macam ni. Dalam Quran pun sebut waja'alna ba'dukum li ba'din waja'alna ba'dukum fitnah. Dalam surah Al-Furqan maksud dia, kami jadikan sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain ujian. Puan-puan terasa tak orang lain ni ujian kat kita? Terasa tak? Terasa kan? Duduk sebelah orang kuat tidur contoh sekarang kan. Tidur daripada tadi. Aduh, ujiannya. Duduk sebelah orang kuat bercakap. Ustazah pernah dengar ceramah, kawan sebelah bapa kuat bercakap.
Penceramah tu asyik jeleng kat kita orang je. Dia bercakap, ada je. Ya Allah, ujian sungguhlah. Memang dalam Quran sebut, kami jadikan sebahagian kamu kepada sebahagian lain ujian. Suami kita, ujian untuk kita. Kita, ujian untuk suami kita. Anak kita, ujian untuk kita. Kita, ujian untuk anak kita. Maknanya apa? Ini pentas dia. Yang kita akan menahan sabar, menahan marah, apa segala. So, macam mana nak bagi supaya ruang-ruang itu tidak dimanipulate oleh syaitan? Ini isu besar dalam keluarga yang paling tak suka tengok kebahagiaan. Sebuah keluarga, hubungan suami isteri adalah syaitanir rajim. Syaitan. Dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah tu sebut tu. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Ada syaitan jabatan fakulti apa? Fakulti. Jabatan lah. Jabatan pemecah belah rumah tangga orang. Itu. Dia memang itu portfolio dia. Dia tak ambil yang lain. Orang semayang je lah semayang. Dia tak kacau yang semayang. Yang semayang jabatan lain. Dia jabatan apa dia? Kau kahwin je, kau bagi kau cerai. Kau bahagia, kau akan datangkan pemusuhan. Ada department tu. Kita tak ambil kisah musuh tu. Maknanya, mana ruang yang boleh dimanipulatekan oleh syaitan ni untuk apa? Biar hati kau pecah belah. Biar permusuhan, biar pergaduhan, biar dendam, biar. Ustazah cakap sungguhlah, syaitan lah musuh yang sangat nyata. Dia tak suka tengok kebahagiaan kita. Jadi, bila kita nak marah, bila kita nak sakit hati, bila kita rasa teruji, kat situ syaitan boleh mewujudkan apa dia? Macam-macam lah bisikan-bisikan. Tapi bila kita cepat-cepat sebut, Allahumma ghafir lana warhamna wa tub alaina. Paling ringkas, tak payah sebut yang innaka antat tawwabur rahim pun tak apa. Sebab kita tak nak panjang-panjang sangat kan. Kadang-kadang panjang-panjang ni susah. Betul tak? Ya? Maknanya tak jadi kerja, tak masak sudah kan. Macam berzikir. Allahumma ghafir lana warhamna wa tub alaina innaka antal. Jumpa orangnya salah pula. Allahumma ghafir lana warhamna. Sudah je. Jadi ambil yang pendek-pendek ya. Apa dia? Kalau nak pendek lagi, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ataupun tapi bila kita buat tu maksud kita dengan orang tu sekali. Allahumma ghafir lana warhamna wa tub alayna. Hati kita tak sakit dengan dia. InsyaAllah. Ya Allah, ampunkan kami, rahmati kami dan terimalah taubat kami. Yang paling nak jaga apa dia? Jangan sampai sakit hati dengan orang tu. Kadang-kadang orang tu bukan orang lain, anak kita. Betul tak? Kita paling mudah sakit hati dengan anak kita ke ataupun anak orang? Anak kita. Ada tak orang yang datang merana? Kenapa? Sakit hati dengan suami orang? Tak ada. Yang ramai-ramai merana tu sakit hati kat siapa? Suami sendiri. Jadi, kena jagalah. Sakit hati dengan suami ni menyakitkan kita. Kita tak dapat nak melalui proses rumah tangga dengan baik. Syaitan memang kerja dia menanam dan menyuburkan rasa sakit hati tu. Sakit hati tengok. Kenapa kak? Tengok dia tergelak-gelak kat rumah tu. Sudah suami kita tergelak pun kita menyampah. Hari ni akak happy. Kenapa kak? Tengok dia migraine padan muka dia. Kan terbalik tu. Dia sakit gigi padan muka dia. Kenapa akak stres? Senyum-senyum kat rumah. Bahagia sangat. Terbalik dah. Kita punya apa? Indikator. Siapa punya kerja agak-agak? Syaitan. Syaitan ni rajim kan punya marah tu. Jadi nak kena betulkan balik. Kalau sebagai suami isteri, patutnya kita seronoklah tengok suami kita bahagia. Kenapa kita sakit hati? Tahu tak apa? Kan ya, sakit hati kita. Tengok kita tak ada senyum. Macam-macam. Benda tu memang kenalah. Suami pun kena belajar kat teknik-teknik ni kan. Kadang geram kat dengan suami-suami pun. Kan dia kalau program rumah tangga dia kena dua-dua hadir. Kan? Kadang-kadang suami dia tak alert secara teknikal untuk menjaga perasaan isteri. Dia kena belajar. Dia tak boleh anggap benda tu macam biasa je. Isteri-isteri ni memang macam tu. Dia suka diberi perhatian.
Kalau boleh suami tu tahu berapa butir manik kat kepala tu, itu suami misali. Mana lawanya, hilang 2 lah, hari tu abang kira 14. Tu suami misali kat dia. Kan? Kita tak boleh terima yang orang lelaki tak macam tu. Ya, orang lelaki dia cukup fikir isteri dia lawa. Tak perlu tengok hari-hari pun tak apa. Sebab tu bila kita tanya, bang lawa tak bang? Dia tak pandang, dia kata lawa. Kita sakit ambil hati kita tu. Sebab kita tengok dia pandang ke tak pandang. Bang, lawa tak bang? Lawa, dia pandang handphone dia lawa. Entah siapa yang lawa lah handphone tu. Kita tak boleh terima yang tu kan. Jadi suami kena berubah lah sikit. Kalau isteri tu, kadang-kadang suami-suami ni saya heran juga. Kalau kita pakai baju apa-apa kan, dia selalu kata baru beli ke? Dia ni kenapa? Tapi kan ini ustazah cerita pengalaman ustazah kan. Kadang-kadang kat rumah kita pakai macam-macam jenis baju kan. Tapi dia akan cakap, baru beli ke? Dia kata lawai baju ni baru beli ke? Padahal dah 10 tahun. Tapi sebab tak nak bagi sakit hati, kita positifkan, maknanya setiap kali kita pakai penampilan baru. Positif je lah. Walaupun kita rasa geram betul tengok 10 tahun. Sebelum ni apa yang dia pandang kan. Tapi itu memang orang lelaki. Kita je yang sangat, kita ingat semua lah. Ingat semua. Kita memang hebat. Semua kita ingat, Masya Allah. Ya? Maknanya kita teknologi tak boleh challenge kita. Ya, RAM teknologi semua takkan sama macam perempuan punya ni. Capacity memory. Tak ada lupa dah. Saya ingat bang tahun 1958. Sehari selepas maknanya setahun lepas merdeka. Ingat semua. Semua segar macam baru. Ya. Jadi kena ni lah. Maknanya sakit hati tu memang selalu kita cepat-cepat. Allahumma ghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Syaitan pun tak dapat. Sebab apa? Dia dah minta ampun pula dah. Ya, dengan Allah. Dia minta kasihan belas Allah pula. Tak dapat apa-apa lah. Jadi itu yang tadilah yang sahabat tadi sebut, ya, boleh kita sama-sama amalkan insya-Allah. Ada soalan yang terakhir? Silakan. Okey, sahabat-sahabat sekalian, ada satu poin besar juga dalam keluarga, iaitu mendidik dengan kesederhanaan, ya. Sederhana. Walaupun kita mungkin orang yang sederhana dalam semua hal, ya. Kena ada batas. Ini kajian lah, ya. Saya tengok dalam satu, saya catat kat sini kan, dekat Harvard tau. Dia kata bila dikumpulkan ada responden, ya, lebih daripada dekat nak 200 lebih responden, dia kata 85% menghadapi masalah dengan anak-anak dah besar kerana tidak membiasakan daripada kecil bercakap tidak. Sebab dalam mendidik semua lalu je. Tak ada tegahan. Kita jangan positif sampai tak menegah. Islam ni kata amar ma'ruf nahi mungkar. Mesti balance. Suruh buat baik dengan cegah yang mungkar. Sebab manusia ni ada kedua-dua unsur tu dalam diri dia, ya. Nak buat baik pun ada, jiwa kebinatangan tu pun ada, kan, bisikan syaitan tu ada. Tapi bila mak ayah yang biar je, daripada kecil anak tu sampai umur 15 tahun tidak pernah dikekang dengan perkataan tidak, jangan ataupun seumpamanya, kajian barat pun mendapati akhirnya mak ayah tidak boleh kawal lagi anak tu. Sedangkan kita naklah masih boleh kontrol, kan. Hatta kita ni pun kita ni muslimat, perempuan suka tak kalau suami cakap awak ni sudah tidak boleh dikontrol lagi? Suka tak ayat tu? Tak suka.
Maknanya kita memang semua orang tak nak terlalu bebas. Kita suka duduk dalam keadaan masih boleh dikontrol, dikawal. Tapi anak-anak kalau dah dibiasakan, tidak ditegah, apa yang dia nak dapat, semua makna hidup dah melampau-lampau, kita tak boleh kontrol lagi dah dia. Bila tak boleh kontrol, susahlah nak bawa kepada yang lebih baik, lebih baik, lebih baik dan lebih baik lagi. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ada soalan terakhir sebelum saya tutup? Okey, sila. Assalamualaikum Ustazah. Yang mana ya? Ustaz angkat tangan. Saya. Okey. Nenek. Okey. Ustazah sebab sampai mikrofon kat sini, Alhamdulillah, tanya orang lain Alhamdulillah. semua tak nak jawab. Tak apa. Sila. Okey, saya sebetulnya ada satu kes di mana pelajar tingkatan 2 makan Panadol berlebihan sehingga terpaksa dimasukkan ke hospital sebab dia pergi ke sekolah yang hafal Quran dan dia tak nak, dia kata itu mak dia yang suruh. Macam mana kita nak cuba nasihatkan dia? Itu saja. Wallahu a'lam ya Kak Tapi kalau tanya pandangan peribadi Ustazah, benda yang tak perlu kita paksa, tak payah paksa. Benda yang kita nak paksa ni benda wajib. Benda yang masih pada batas yang pilihan masih banyak, tak payah paksa. Itu Ustazah. Dengan anak-anak pun jawab macam tu. Ada anak saya tak nak hafal Quran. Dia nak jadi guru bahasa Inggeris. Okey, sila dek. Sebab dia anak perempuan, dia nak jaga Quran tu dia. Bukan kita. Quran ni dah hafal, kena jaga dia anak perempuan, besok dengan head lagi, dengan nifas, dengan apa. So, dia kena menerima benda tu dengan tanggungjawab. Kalau ibu tu tak mampu nasihat, cakap apa semua, tetap dia tak nak. Kalau Ustazah, kat tahfiz Ustazah, dalam interview, siapa yang suruh datang sini? Nak ke tak nak? Mak suruh. Kalau dia kata mak yang suruh, adik nak ke tak nak? Tak nak. Kalau dia kata nak, berapa peratus? Kalau dia kata mungkin 1%, kita takkan ambil dia masuk tahfiz Ustazah. Sebab tu kalau orang tanya, Ustazah anak saya 5A apa semua, 5A cerita lain. Dia nak ke tak nak? Kalau dia tak nak, saya tak nak ambil. Sebab apa? Nanti kita di tahfiz juga akan mengalami banyak masalah dengan orang yang tak nak. Itu pengalaman. Ya, jadi kalau boleh pujuk-pujuklah. Kalau boleh nasihat-nasihatlah. Boleh bagi masa, bagilah. Tapi kalau dia tak nak, anak Ustazah, lari daripada tahfiz mak dia sendiri. Aduh. Lari daripada tahfiz mak bapak dia sendiri. Pada orang selalu cakap, kau kan tahfiz mak kau. Memang untuk dia, memang tahfiz mak dia. Dia tak nak. Dia kata, dia ada cita-cita dia. Dia nak jadi guru bahasa Inggeris, nak jadi pensyarah bahasa Inggeris. Jadi, apa yang penting, yang wajib apa dia? Dia mesti ada ikatan dengan Al-Quran. Dia mesti pandai baca Quran. Dia mesti sayang kat Quran. Dia mesti belajar memahami Quran. Hafalan, tak apa. Ustazah pun tak hafal, 30 juzuk. Adalah ayat-ayat kita hafal, surah-surah kita hafal. Jadi, kita nak tekan dia pada benda yang macam tu, kalau Ustaz memang tak payah. Bagi toleransi dengan anak tu kena tinggi. Kecuali kita nasihat, dia boleh terima. Kita bagi pandangan, dia nak ikut. Itu bonus lah. Tapi kalau dia berkeras tak nak, tak boleh paksa. Terutama anak perempuan, kalau untuk hafazan Quran. Lelaki lain sikit. Ya? Anak perempuan nak jaga bukan senang. Tanyalah kawan kita yang hafizah-hafizah tu. Ya? Tapi kalau yang penting apa dia? Benda yang akhlak dia, pemahaman dia terhadap agama, dia rajin baca Quran. Itulah kita tekan. Kita cakap, okey tak apa, mama ambil lah. Adik tak nak hafaz Quran, tapi adik kena jadi ahlul Quran juga. Dengan cara apa? Memahami Quran, mengajar Quran, baca Quran selalu. Banyak lagi cara lain. Ya, sebab itu bukan wajib pun. Kita kena banyak berbincang dengan anak-anak. Ada anak lelaki seorang tak minat bidang agama. Dia minat bidang ekonomi. Aduh, Ustazah nak hadam benda tu ya. Sebab pemikiran kita lain. Pemikiran kita, Ustazah lebih suka anak tu ambil aliran agama. Biar dia senang nak faham Quran apa semua. Tapi tak semua anak macam yang kita designkan. Dia kata, kalau dia jadi jutawan nanti pun, dia boleh bantu orang Islam. Kita tu, Ustazah faham lain. Ustazah faham,
Jadi jutawan selepas kita faham agama, sebab Zan nak dia faham macam boleh faham Quran apa semua, tapi dia tak minat. Jadi kita tu nak mempositifkan benda tu pun satu cabaran kat kita. Maknanya kita buatlah syarat-syarat longgar sikit. Okey, boleh tukar sekian-sekian. Tapi boleh tak yang macam ni sikit supaya dia belajar juga sikit-sikit kan. Kita tak nak dia langsung tak pandai fardu ain apa semua. Kerana bidang tu memang tak ada dah ajar benda tu kan. Dia kena extra effort dia untuk dapat tentang pengetahuan agama lebih dalam. Dia setuju. Maknanya kita tolak ansur. Okey, kita kena ikutlah cara tu. Itu dengan anak-anak ya, sahabat-sahabat semua. Bukan boleh dipaksa-paksa macam kita dulu. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Puspanita Negeri Melaka. Ya, Ustaz doakan keberkahan kepada kalian. Terima kasih kepada puan-puan, kakak-kakak, adik-adik ya, yang dikasihi sekalian. Mudah-mudahan Allah mengurniakan kepada kita semua keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah mengangkat segala kesulitan, masalah, penyakit, apa jua yang ada pada diri kita, anak-anak kita, keluarga kita dan menggantikannya dengan segala kebaikan, kesejahteraan dan keafiatan. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.